الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah berikan kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk kita bersama-sama i'tikaf di dalam rumah Allah ini dan datang untuk sembahyang salat subuh berjemaah. Kita boleh datang sini tentang tandanya Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayang kepada kita. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Semuanya mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah itu adalah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Makna beriman di sini adalah orang yang sempurna imannya. Bukanlah makna orang yang tak datang masjid ini dia tak ada iman. Iman itu ada, tapi maksud iman di sini adalah orang yang sempurna imannya. Kerana sehebat mana seorang pun, sebanyak mana ibadah seseorang pun, kalau dia tidak datang berjemaah ke masjid, tetap masih lagi dikira sebagai satu kekurangan. Walaupun sembahyang berjemaah ini khilaf pendapat ulama. Ada yang kata sunnatan muakkadah, ada yang kata fardul kifayah. Bahkan ada juga ramai di setengah kalangan para ulama menyatakan salat fardu berjemaah ini adalah hukumnya fardu ain. Tapi kita di sisi mazhab Syafi'i lebih kepada pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah, iaitu lebih kepada pendapat di sisi pendapat Imam Syafi'i, iaitu ulama-ulamanya berpendapat fardu kifayah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dapat mengerjakan sembahyang subuh berjemaah. Seperti mana sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersembahyang subuh berjemaah, maka annama qama al-lail kullahu, seolah-olah dia mendirikan sepanjang malam dan beribadah. Siapa yang boleh datang sembahyang subuh berjemaah ni, dia dapat pahala ganjaran seperti dia beribadah sepanjang malam. Kita banyak malam, kita banyak lena banyak, dan bangun tidur pun mungkinlah hujung-hujung subuh baru kita bangun. Tapi Masya Allah, kalau ada yang boleh bangun lebih awal, alhamdulillah. Tapi kebanyakan macam itulah. Tapi kalau kita datang sembahyang subuh berjemaah, kita dapat pahala seolah-olah kita mendirikan subuh itu, seolah kita mendirikan atau sepanjang malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bincang satu topik, iaitu berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benda ni memang tuan-tuan biasa dengar kan? Tapi kita nak refresh balik, dan kita nak detail sikit berkenaan dengan siapakah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mutakhir ini kita lihat umat Islam ni dia bertelaga sesama sendiri. Jadi kira seluruh dunia ni umat Islam bertelaga sesama sendiri di seluruh dunia. Kalau kita tengok perang-perang yang berlaku di dalam negara umat Islam hari ini berlaku di antara orang Islam sama-sama orang Islam. Musuh-musuh ni dia tak guna strategik lah. Dia tak guna dia punya strategi. Mereka pergi serang negara umat Islam. Kecuali Israel tu ya, kita tengok kan dia tidak berzaman dan yang lain-lain yang kebanyakan yang berlaku perang di antara kita sesama kita. Saudi perang dengan Yaman, Syria perang dengan Iran, Syria sama-sama Syria perang untuk perang ini. Dan tak kurang hebatnya dalam negara kita pun, kita duk kelih sesama kita. Umat Islam ni kelih sesama dia sendiri. Ustaz-ustaz kelih sama ustaz, orang agamawan kelih sama sendiri. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala
perkara ni kita perlu jelas. Kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, ish, tak mana betul-betul ni. Mana betul-betul ni? Baik. Sebab itu tuan-tuan, kita sendiri kena ada basic kita. Kita kena ada asas kita. Ataupun kita kena ada filter kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, la taftariqu ummati ala 73 firqatan, fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi," dan yang demi diriku, kata Nabi, yang berada di dalam genggamannya, dan demi Muhammad yang berada di dalam genggamannya, genggaman Allah. Makna genggaman itu artinya yang berada di bawah kekuasaan Allah. La taftariqu ummati ala 73 firqatan, kata Rasulullah, akan pecah umatku kepada 73 golongan. Nasir buat lagu 73 pintu, 73 jalan. Bukan saja buat. Itu ambil murad daripada hadis Nabi SAW. Dan Nabi katakan pecah umatku kepada 73 golongan. Ramai kan? 73 puak ada banyak mana? Baik. Akan pecah umatku kepada 73 golongan, kata Rasulullah SAW. Orang Yahudi tuan pecah 71. Orang Nasrani pecah kepada 72. Tapi umat Islam pecah 73 golongan. Dalam bab pecah ni kita. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa fawahidatun fil jannah, hanya satu saja yang akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi. Satu saja yang akan masuk ke dalam syurga, wasnani wa sab'una fil nar, dan 72 lagi, kata Rasulullah, di dalam neraka. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat bila dengar ada bunyi dia pusing kan. Contoh saya kata tuan, kita bahagilah penduduk di sini, ataupun kita bahagilah yang mana hadir hari ini kepada 72 kumpulan. Kita kata contohlah, kita bagi semua siapa yang hadir pada hari ini kepada 72 golongan, 72 kumpulan. Dalam 72 ni kita nak terima satu je. Kan? Kita mesti pusing. 72 ni banyak juga lah kita kata kan. Takut kita pun termasuk dalam golongan yang terkecuali tersebut. Jadi sahabat ni dia pusing, dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa dia tu ya Rasulullah? Yakni siapa dia yang dikatakan masuk syurga yang satu tu? Maka Nabi kata, "Hum ahlus sunnah wal jamaah." Mereka itu adalah yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu tadi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Ini bila sebut 73 ni banyak lah kira kita. Kalau saya sebut tuan-tuan, sebut seorang-seorang satu-satu kumpulan, dan saya mungkin tak ada siapa yang boleh nak sebut sampai 72 ni. Kalau tanya saya pun saya tak ada nak sebut habis. Tapi di dalam kitab, kalau tak silap saya, asasnya ada ulama telah membahagikan 73 ni siapa dia? Dia bagi sesiap. Gini, golongan tu. Dah kira betul. Tapi kalau tanya kita, mungkin kita kata, tak tersenarai kita rasa. Jadi macam mana kita nak selamatkan akidah kita? Bila Nabi kata 73 golongan akan pecah umat aku, hanya satu saja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak selamat akidah kita? Macam mana nak selamat akidah anak bini kita? Baik. Jadi walaupun kita tak tahu yang 72 itu tuan, tapi cukup memadailah kalau kita kenal yang satu itu. Yang bagi kenal yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah yang betul tu yang mana? Dan supaya kita ni jadi tak terlalu. Kalau kita kenal yang satu ini, memadailah jadi sebagai benteng kepada yang lain.
Bila datang saja mana-mana kaedah ataupun mana-mana cara yang bertentangan dengan kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tahu ini tak betul. Basicnya kita tu yang kena tahu mana satu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak bincangkan sikit sebanyak pada waktu yang ada ni, insya-Allah. Dan siapakah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, jadi tuan-tuan, bila sebut kalimah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia terbagi kepada dua kalimah. Ahlus Sunnah al Jamaah. Wah, itu bahasa Arab maksudnya dan. Wah, itu maksudnya dan. Baik, yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu siapa dia? Jamaah itu siapa dia? Baik. Yang dikatakan Ahlus Sunnah, iaitulah mereka yang berpegang ataupun mereka yang mengikut, yang berpegang dengan pegangan Nabi SAW dan jalanan hidup Nabi SAW. Yang dikatakan Ahlus Sunnah ni mereka yang ikut, yang turut dan yang berpegang dengan cara Nabi SAW, jalanan hidup Nabi SAW. Itu dipanggil Ahlus Sunnah. Wal Jamaah. Wal Jamaah ni itulah Jamaatus Sahabah. Setengah ulama kata Jamaatus Sahabah, iaitu dikatakan jamaah ni adalah jamaah ataupun kumpulan majoriti sahabat. Majoriti sahabat dan mereka yang mengikut, khususnya Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin, dan mereka yang mengikut jalanan mereka ini, yakni sahabat dan Khulafa Ar-Rasyidin. Itu dikatakan jamaah. Baik. Jadi kesimpulan kita kata bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka yang berpegang dengan jalanan Nabi SAW, berpegang dengan cara kehidupan Rasulullah SAW, dan juga jalanan kehidupan sahabat dan para orang kata Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu ulama apa ni, sahabat yang empat, dan mereka yang mengikut jalanan para sahabat ini. Itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan boleh juga dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi SAW. Itu secara simpel lah, tapi semua mestilah kita ni kena pegang dengan Al-Quran, dengan hadis. Itu kita tak boleh nak nafi dah. Dan setengah juga ulama menambahkan berpegang juga dengan ijma' ulama dan qiyas. Ijma' ulama dan qiyas, kita tidak boleh tolak ijma' ulama dan qiyas. Sebab apa? Sebab terkadang terdapat beberapa perkara ataupun masalah yang tak ada di dalam, yang orang kata tak ada secara terang disebut di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Maka ulama mengambil dengan cara qiyas. Ataupun kemungkinan seorang masalah mu'asarah, maksudnya datang problem-problem ataupun masalah-masalah yang terkini. Contoh macam kita banking online, apa semua berniaga secara maya, apa dan sebagainya, macam-macam lah. Adakah orang kata sah? Maka kalau tidak ada benda masalah tersebut di zaman Rasulullah, maka ulama akan beristimah. Kalau tidak ada qiyasnya, ulama akan beristimah, akan sepakat ulama dalam menentukan sesuatu hukum. Ini juga kita tidak boleh menolak dan tidak boleh nafikan. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita nak mengenali siapakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ulama mendetailkan lagi. Baik. Jadi kalaulah kita katakan yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, setengah ulama ada mendetailkan lagi yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah mereka yang mengikut akan imam mazhab yang empat. Mereka yang mengikut imam mazhab yang empat, jalanan imam mazhab yang empat, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari segi ibadahnya, dari segi fiqahnya, dan jalanan, iaitulah jalanan imam mazhab yang empat ini. Baik, kenapa kita perlu mengikut jalanan imam mazhab yang empat itu tadi? Masya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun."
Tanyalah kamu kepada ahli zikr, yakni kepada ahli ilmu, ahli dalam sesuatu bidang. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak erti, kamu tidak mengetahui. Baik, dalam masalah hukum hakam, tuan-tuan, dalam bab amal ibadah kita, sumber rujukan yang asas sekali adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi bukan semua orang boleh faham Al-Quran dan hadis. Kita Fatihah pun terjemah tentang bukan lagi, tuan. Fatihah dan sembahyang, terjemahan bukan suruh tafsir lagi dah. Terjemahan Fatihah pun tentang bukan lagi. Tambahan pula bahasa Arab tu bukan bahasa kita. Apatah lagi kalau kita nak memahami sesungguhnya isi kandungan di dalam Al-Quran itu sebetul-betulnya. Kalau kita sekadar baca tafsir, tuan-tuan, tak akan sampai maksud. Tidak akan sampai maksud, kerana akan terdapat orang kata kalimah-kalimah di dalam bahasa Arab ini yang kita tidak boleh faham dengan cara tafsir semata-mata tidak. Baik, jadi sebab itu bila kita ini nak memahami Al-Quran, nak memahami hadis, maka kita mengakulah kita tak sampai lah. Kita test di Al-Fatihah kita pun untuk apa? Kalau kita just nak baca translation, tak boleh. Kita nak faham Al-Quran dan hadis betul-betul, nak just translation takkan jadi. Tapi secara general kita boleh baca, tak salah kita baca translation apa secara umum kita dalam ni. Tapi untuk kita nak istinbat, nak mengeluarkan hukum hakam daripada sini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, kita orang awam ni kebanyakan ini kita tidak mampu hakikatkan. Itu kita kena akui. Baik, maka sebab itulah kita kena memahami Al-Quran dan hadis ini bagaimana cara difahami oleh para ulama. Agama ni kita tak boleh buat ikut suka hati kita. Aku faham lagu ni, kiamat lagu ni, faham lagu tu, kiamat lagu tu, tak boleh. Betul, agama ni kita kena faham macam mana cara ulama faham. Sebab ulama dia faham apa kehendak kepada Al-Quran dan hadis, dan dia menjelaskan kepada kita. Jadi Al-Quran dan hadis ini boleh kita katakan sebagai bahan mentah. Bahan mentah. Kalau kita nyangkut belakang rumah, tiba-tiba keluar minyak belakang rumah kita. Keluar minyak belakang rumah kita, keluar minyak hitam. Dia bukan keluar petrol tu, enak dah. Ujung lah kalau kita cangkut belakang rumah keluar petrol, boleh cuba disubat masuk ke dalam enjin kereta kita. Contoh saya katakan, kalaulah kita nyangkui di belakang rumah kita, tiba-tiba keluar minyak hitam. Jadi minyak hitam ni kita kata bahan mentah. Boleh tak kita pergi ambil minyak tadi ni, disubat masuk dalam tangki kereta kita boleh? Boleh guna tak? Punah lah kereta kita. Walaupun minyak tu kita hak jumpa, tapi boleh tak kita pergi ambil bahan mentah tadi, disubat masuk dalam kereta kita? Nescayalah punah kereta kita. Malaikat kalau kita berhenti proses. Kalau keluar minyak di depan rumah kita sekalipun, kita nak buat minyak kereta api, stesen minyak juga. Tak ada siapa-siapa yang pandai-pandai nak disubat masuk dalam enjin kereta dia sendiri, tak. Sebab apa? Aku dah kereta. Jadi begitulah juga dengan Al-Quran dan begitu juga dengan hadis. Ini bahan ataupun sumber asas. Jadi kita boleh guna kalau kita faham. Kalau kita tidak guna, maka akan rosaklah agama. Sebab itu kita kena merujuk kepada ahlinya, iaitu ulama. Jadi di dalam ranking ulama ni, yang paling tinggi ranking ulama namanya itu mujtahid mutlak. Dia adalah mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid tarjih, mujtahid masail apa. Dia punya ranking ulama ni, yang paling tinggi namanya itu mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni iaitulah orang yang kita boleh ikut dia punya kaedah dalam agama. Dalam ibadat kita boleh ikut cara dia buat. Sebab apa? Dia faham Al-Quran, dia faham hadis, dia mahir ilmu-ilmu yang memerlukan kepada orang kata kefahaman Al-Quran dan hadis, dan untuk istibat akan hukum hakam. Lalu kita boleh ikut cara mereka ini.
maka di dalam dunia Islam ini yang paling tinggi kategori ulama ni panggil ulama mujtahid mutlak. Dan imam-imam mazhab ini semuanya itu dalam kategori mujtahid mutlak. Macam mana kita nak jadi mujtahid mutlak? Mesti hafal 500,000 hadis ke atas. Al-Quran ni jangan cerita lah. Bahkan setengah daripada imam-imam ni mereka menghafaz jutaan hadis. Bukan main-main. Baik, seumpama mana Imam Ahmad bin Hanbal, satu ketika ada seorang anak murid datang kepada dia kata, Tuan Syekh, boleh tak saya nak buat ijtihad? Jadi Imam Ahmad ditanya kepada anak murid dia, kau hafal berapa ribu hadis? Saya dah hafaz 400,000 hadis. Maka Imam Ahmad pun dengan berat hati, bukan dengan bagus-bagus, dengan berat hati dia pun mengizinkan anak murid dia untuk ijtihad. Berat hati, maksudnya macam tak apa-apa nak boleh lagi sebenarnya. Dia pun mengizinkan anak murid dia, iaitu yang menghafaz 400,000 hadis. Itu paling minimum dah tu. Kita ni sekarang tuan ada mana-mana ulama yang hafaz 400,000 hadis. Wallahu a'lam, mungkin ada orang, wallahu a'lam, kita tak tahu ya, tak mustahil. Baik. Tapi kebanyakan kita katakan, kebanyakan ustaz-ustaz, doktor-doktor sekalipun, ribu hadis pun tak ada pada kita orang. Jangan katakan ratus hadis, ada yang kata 10,000, yang kata ribu hadis pun tak ada. Sekarang kan orang semakin senang. Kau nak tengok hadis apa kau nak? Hadis Bukhari. Tekan tab pun keluar hadis Bukhari. Siap lagi boleh cari, okey, dalam bab apa? Bab solat, okey. Tekan semua hadis daripada Sunan Sittah tu semua keluar. Satu semua keluar. Tak gaduh fikir. Dah mudah lah. Tapi ulama dulu dah semua tu dalam kepala otak. Dan dikatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i pun hampir ataupun 1 juta hadis. Ini orang-orang yang layak untuk kita ikut mereka, dan tak layak untuk kita nak kritik mereka. Bahkan mungkin hadis ini bukan dalam Sunan Sittah tu saja tuan. Imam Syafi'i dia bukan hidup zaman Imam Bukhari. Imam yang empat tu bukan hidup dalam zaman imam hadis ni dia. Bahkan bahkan kata ulama setengahnya mungkin hadis-hadis yang ada di dalam yang ada pada imam-imam mujtahid ini tidak termuat masuk ke dalam Sunan Sittah itu sendiri. Sunan Sittah ni kitab-kitab hadis mutabarah, hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Daud dan sebagainya yang 6 tu. Mungkin kata ulama hadis-hadis yang ada dengan imam-imam mazhab ini, imam mujtahid ini tak termuat, tak terrekod masuk di dalam Sunan Sittah. Sebab mereka hidup atas lagi. Dan kalau nak kira sahih hadis gitu kan, lebih sahih hadis daripada imam-imam mazhab ini lagi. Nak berbanding dengan kita katakan Imam Bukhari, Imam Muslim, apa semua ni. Dan kalau nak cerita pasal bab sahih mereka lagi, sebab apa? Mereka lagi hampir dengan Nabi SAW. Hadis yang tak nak sampai kepada kita ni, mungkin kita katakan berapa ratus perawi dia daripada Rasulullah, daripada sahabat, daripada tabi'in sampai zaman-zaman baru sampai hadis tersebut kepada kita. Dan berapa banyak lampih sangat dah. Kalau lah imam mazhab ni, mereka ini sangat hampir dengan Nabi. Bahkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka sempat dengan sahabat Nabi SAW. Sangat hampir. Kalau nak mengikut dari segi hadis, dari segi sanadnya, mereka itu lagi sahih, lagi yang terkuat sanad hadis mereka. Sebab itu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kena akui bahawa kita ini jahil, kita ini tidak mampu untuk nak mengeluarkan hukum hakam dari Al-Quran. Dan sebab itu kita kena mengikut imam, dan kita ikut imam yang
mu'tabar yang diiktiraf seluruh dunia Islam, iaitulah imam mazhab yang 4 ini. Dari segi fiqhnya maka kita kena turut mereka ini. Lepas tu kita tak boleh pandai-pandai nak kritik mereka ikut suka hati kita dan sebagainya. Ini kan banyak orang yang suka memperlekehkan para ulama. Dia merasa dia dah hebat, dia dah mengaji tinggi, dia dah jadi doktor, dah ada PhD, apa dan sebagainya. Mudah-mudahan ketahui Imam Syafi'i ini dia tak jumpa hadis ni, Imam Ahmad ni mungkin dia tak jumpa hadis ni. Sedangkan mereka itu adalah imam mujtahid. Dibandingkan ilmu dia dengan ilmu imam mujtahid ni jauh pagang daripada api lah. Lepas tu kita ni kena jaga. Kita ambil pada sumber yang muktabar. Baik, itu dari segi orang kata ibadah atau dari segi fiqhnya. Adapun dari segi akidahnya, maka imam dari segi akidahnya itu iaitulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bila disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah itu, siapakah mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah dari segi akidahnya? Iaitulah imam yang mempelopori dari segi akidah itu adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan makna kata kita ikut mazhab ni kita buat agama baru, tidak. Bukan kita ikut imam-imam ni atau ulama-ulama ni maksudnya kita tak ikut Rasulullah. Jangan salah fahamlah. Apa yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh imam-imam kita, maka itu yang mana mereka ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ikut mazhab, maknanya kita ni buat ajaran baru. Tidak. Kita ikut imam itu, kita ikut ulama itu, kita buat ajaran baru. Bukan begitu maksudnya. Jadi sebab itu kita kena faham dia. Seumpama mana kita katakan, di dalam bidang-bidang yang lain, contoh kita katakan dalam masa zaman Rasulullah dulu, tak ada pun kalau disebut istilah dalam ilmu Quran ni, mad aslinya, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, idgham, izhar, ikhfa, mad lazim kalimi harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi harfi muthaqqal. Ada tak di zaman Nabi dulu ni disebut istilah-istilah ini? Ini main mana tuan-tuan? Ini ilmu apa? Ilmu tajwid nama dia kan. Zaman Rasulullah ada tak ajar? Sahabat ada tak ajar ilmu tajwid ni? Ilmu tajwid ni baru datang kurun selepas daripada beberapa kurun daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ilmu tajwid ni ilmu yang baru? Adakah ilmu tajwid ni ilmu yang tak ada pada zaman Nabi? Contohlah kita bagi baik, ilmu tajwid itu tuan dah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila datang ulama yang dia nampak satu jalan nak mempermudahkan bagi kita faham, dia buat kaedah. Dia buat kaedah. Oh, jadi macam ini. Sebab apa di sini dibaca demo, sebab apa di sini dibaca secara terang, sebab apa di sini dipanjangkan, sebab apa 2 harakat, sebab apa 4 harakat, sebab apa 5 harakat semua. Maka siapa yang ajak kita, yang buat kaedah ulama. Dan kalau zaman Rasulullah tak ada istilah mak jaiz, mak wajib, kita tak. Tapi bila kata ulama buat macam tu, adakah dia buat benda baru? Dia bukan buat benda baru. Dia ni buat kaedah yang mana tak lari daripada mana yang dibaca, cara Nabi baca, dia buat kaedah. Dan dengan kaedah tersebut kita dapati dengan tepat macam mana nak baca cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah ilmu tajwid. Adapun istilahnya ilmu tajwid, hukum hakam, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, apa semua, hukum idgham, benda itu benda yang baru. Kaedah tersebut, istilah-istilah tersebut, tetapi benda tersebut ada tak zaman Nabi? Dah ada. Tapi cara Nabi baca yang ada tu. Maka ulama buat kaedah. Kenapa? Untuk apa? Untuk mempermudahkan kita memahaminya. Begitu jugalah bila kita sebut berkenaan dengan mazhab yang 4 dan sebagainya ini, begitulah juga.
Bukan benda yang baru, tidak. Ulama ambil daripada apa yang diajar Nabi SAW, iaitu daripada apa yang ditinggalkan Rasulullah pada Al-Quran, pada hadis dan sebagainya. Maka mereka dengan ilmu mereka buat kaedah. Dan dengan kaedah inilah kita senang faham. Rukun sembahyang 13 perkara, rukun wudu 6 perkara, rukun niat, rukun itu semua. Itu main mana semua tu? Zaman Nabi itu tak ada ajar pun rukun. Tapi rukun ni untuk permudahkan kita. Sebab itu tuan, bila kita nak beramal ibadat dalam bidang atau dalam apa dalam ibadat, janganlah kita berasa mazhab ni benda baru dan sebagainya. Bukan benda baru, tidak. Bahkan itulah sandaran yang perlu untuk kita sandarkan kalau kita belum sampai peringkat untuk mujtahid mutlak. Boleh tak saya tak nak guna mazhab? Boleh. Kalau kau boleh ijtihad sendiri, silakan. Tapi layak ataupun tidak kita nak berijtihad. Jangan berasa kita ada doktor, kita boleh ijtihad sendiri. Belum tentu. Baik, kembali kita kata begitu juga dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah ni maka yang mempelopori ataupun imam yang memperkenalkan kaedah ataupun yang buat pembaharuan dari segi kita nak memahami akan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW itu sendiri, itulah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan anak muridnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi itu bukan benda yang orang kata pelik, ataupun kita kata benda yang baru dibuat, tidak. Mereka ni membuat orang kata kaedah mempermudahkan kita dalam bab nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab untuk kita ini nak memperkukuhkan akidah kita. Baik, kenapa ulama dari segi akidahnya itu mereka memilih Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Baik, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah kita cicit, mungkin cucu ataupun cicit daripada sahabat yang namanya Musa Al-Asy'ari. Musa Al-Asy'ari, bukan masalah Asy'ari al-Qamah semua, bukan tuan, salah faham pula lagi. Apa ni aurat Asy'ari ke apa ni? Bukan, tak sanggup dengan Al-Asy'ari yang semua ni, al-Qamah semua, bukan. Ini sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari ni sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari, Abdul Hasan Al-Asy'ari ni cucu atau cicit daripada sahabat ni. Yang dalam bidang akidahnya yang menjadi yang mata dia punya rujukannya adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Baik, kenapa ulama bersepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bersepakat bahawa dari segi akidahnya maka pelopornya ataupun imam ikutannya adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Baik, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Baik, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, man yartadda minkum 'an dinihi, barang siapa yang keluar daripada agamanya. Wahai orang beriman, barang siapa yang keluar daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah akan hantar suatu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka itu mengasihi Allah Subhanahu wa taala dan Allah kasih kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minina, mereka itu berlemah lembut dengan orang-orang mukminin. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir. Maknanya tuan, bila turun surah Al-Maidah ayat 54 ini Nabi bagi tahu dan Allah Ta'ala bagi tahu akan sampai masa manusia ni akan keluar daripada agama Allah Ta'ala. Jadi kita tengok lepas wafat Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian khulafat Rasyidin, ada orang yang keluar daripada agama Allah. Zaman Sayyidina Abu Bakar memerangi golongan murtad yang enggan untuk membayar zakat.
Dan itulah seterusnya zaman turun ni, akan ramai ada orang yang keluar daripada agama. Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ini akan datang satu kaum yang Allah Ta'ala kasih mereka dan mereka kasih kepada Allah, dan mereka ini yang akan berjuang pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ini akan memurnikan semula akidah umat Islam. Mereka ini akan memerangi kesyirikan musyrik dan sebagainya. Siapakah golongan ini? Baik, bila turun ayat ini, maka Nabi SAW pada satu riwayat ini menyatakan, menunjuk kepada seorang sahabat yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kata, kaum Musa ya kaum Musa, kaum buka ya Abu Musa. Nabi tunjuk kepada sahabat yang namanya Abu Musa ini. Nabi tunjuk yang dimasukkan dalam ayat ini adalah puak kamu wahai Abu Musa, kumpulan ataupun keturunan kamu wahai Abu Musa. Dan satu riwayat yang lain, Nabi SAW tepuk bahu sahabat yang namanya Abu Musa al-Ash'ari ini. Rasulullah tepuk bahu dia, kaum Musa ya kaum buka ya Abu Musa. Yang dimasukkan Allah dalam ayat ini adalah daripada keturunan kamu wahai Abu Musa. Baik, jadi bila kata Nabi bagi orang kata apa, clue begitu kepada sahabat, dan selepas daripada 260 tahun lepas wafat Rasulullah SAW, maka barulah timbulnya cicit kepada Abu Musa ini, ialah Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Karena Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini dilahir pada tahun 260 Hijrah. Pada zaman dia sangat kuat fahaman Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah ni dia ada, memang ada beberapa perkara khusus dalam bidang akidah ni, dia lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada zaman itu kuat dengan fahaman Mu'tazilah. Maka Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini pun pada peringkat awal yang memang dia belajar dengan guru yang berfahaman Mu'tazilah. Dan akhirnya setelah dilihat bahawa fahaman Mu'tazilah ini banyak kesesatannya, maka dia pun mengkaji semula dan sebagainya. Lalu dibuat satu manhaj yang jelas berkenaan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka bermula daripada situlah bagi masyarakat atau umat Islam mendapati kaedah ini mudah untuk kita fahami bagaimana kaedah tersebut adalah kaedah yang dibawa oleh Nabi SAW juga. Baik, apa kaedah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu kan? Di antara kaedah imam yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dalam perkara akidah, iaitulah pengajian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ma'rifatullah, dalam bab mengenal Allah, kita mengaji sifat-sifat Allah. Yang mana kita belajar? Itulah yang kita mengaji sifat 20 apa semua tu. Baik, jadi ini datang daripada siapa? Ini kaedah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Tapi di sisi Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang muktamadnya bukan 20 sifat tetapi 13 sifat. Yang 20 itu adalah di sisi Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di sisi ulama yang lain. Tapi kalau di sisi Imam Abu Hasan al-Ash'ari 13. Kita mengaji sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Itu lebih masyhur dikenali dengan sifat 20. Walaupun muktamadnya adalah yang 13. Tak apa 20 pun tak apa 13. Tapi metod cara nak mengenal Allah ni adalah dengan cara kita mengenal sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan, janganlah berasa kata apa, kita berasa betul ke tak betul tu. Bila ada orang menyangkal pengajian akidah ni dengan cara kita belajar sifat 20. Sebab ada bunyi-bunyinya kata zaman Nabi tak ada aku ajar sifat 20. Dan sifat 20 ni main mana? Benda baru yang direka-reka. Tidak. Bukan benda baru. 260 tahun lepas daripada wafat Nabi. Dah 1200 tahun lebih dah pun. Bukan benda baru lah. Bahkan itulah cara ataupun jalanan yang diajar oleh
Nabi SAW kepada para sahabat. Memanglah tak ada term ataupun istilah sifat 20, tak ada macam ilmu tajwid tadi yang kita kata kan. Memang tak ada pun mat wajib muntasil, mat far'i ke apa, memang tak ada dalam Nabi, tak pernah ajar benda tu. Tapi benda tu betul ke ataupun benda tu adakah benda tu salah pada kaedah. Jadi begitu juga dengan pengajian sifat 20 ni tuan, seumpamanya kita di sini ada pengajian tauhid. Saya tengok dalam pengajian tu adanya pengajian tauhid. Kita tahu ustaz yang mengajar kitab apa? Adakah kitab yang apa? Yang betul? InsyaAllah mudah-mudahan. Kalau selama ni memang insyaAllah tak ada masalah dalam akidah insyaAllah. Baik. Tapi itulah tuan-tuan. Dalam pengajian akidah ni pun macam-macam juga dia punya orang kata fahaman-fahamannya. Sebab itu kita kena pilih yang mana jelas di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Jalanan kita ni mengaji dalam perkara akidah, iaitu seperti mana yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dengan kita mengenal Allah, cara mengenal sifat dia. Kerana kita tidak boleh mengenal zat Allah Ta'ala secara hakiki atau sifatnya secara sebenar-benar, tak boleh. Dengan cara mengenal sifat. Baik. Kita orang kata, datang daripada mana ni pengajar sifat-sifat begini ni? Datangnya tuan-tuan adalah daripada Allah sendiri yang mengajar kepada Nabi SAW. Cuma Imam Abu Hasan Asy'ari ini dia memperbaharui cara sahaja. Baik. Seumpama mana kalau tuan-tuan lihat bagaimana asbabun nuzul, kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas. Sebab diturunkan surah Al-Ikhlas. Ada beberapa riwayat berkenaan dengan asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Sebab apa diturunkan surah Al-Ikhlas? Baik, satu riwayat datang beberapa orang Yahudi kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, katanya sif lana rabbaka. Ya Muhammad, cuba kau ceritakan pasal Tuhan kamu, ataupun cuba kau sifatkan Tuhan kamu macam mana. Datang beberapa orang Yahudi, datang tanya kepada Nabi SAW. Dan satu riwayat lagi, datang beberapa orang musyrikin kepada Nabi, bertanya, ya Muhammad, ansib lana rabbaka. Wahai Muhammad, cuba kau ceritakan Tuhan kamu ni dia punya keturunan mari ke mana. Sebab orang musyrikin tentang Tuhan-Tuhan dia orang ni ada keturunan dia. Sebab dia orang ni sembah bahala. Di antara bahala yang paling besar yang dia sembah Al-Lata wal-Uzza. Dua ni lah. Di mana Al-Lata wal-Uzza ni asalnya mereka itu adalah dua orang yang soleh. Bukan orang musyrikin, bukan. Dan dua orang yang soleh yang sangat dikasihi oleh kaum tersebut, oleh kaum mereka. Jadi sebelum daripada rahim Rasulullah, sebelum daripada orang kata diutuskan Nabi ini, sebelum itu lagi orang Arab jahiliyah. Jadi bila wafatnya, bila matinya Al-Lata wal-Uzza, jadi Iblis datang kepada mereka, kamu ni kasih sangat kepada dua orang Al-Lata wal-Uzza ni, buatlah orang kata tubuh peringatan untuk mereka. Iblis datang dan Iblis ni jenis strategi dia bukan sehari dua, dia ambil makan tahu kadang-kadang makan ratusan tahun ke ribuan tahun dia strategi dia. Jadi orang pun buatlah patung ataupun tubuh untuk memperingati Al-Lata wal-Uzza, ada orang yang sangat kita sayang dia. Kemudian dulu beberapa lama setelah orang kata berlaku generasi ke generasi, orang pun duk teringat ke Al-Lata wal-Uzza ni, dan akhirnya kemudian Iblis dia masuk sikit lagi dia punya jarum, dia kata mintalah dekat dia ni orang soleh, kita minta dekat dia nanti Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Jadi orang pun minta, wahai Lata wal-Uzza, berkenan dalam permohonan kami, wahai Lata wal-Uzza, itu minta kepada Al-Lata wal-Uzza. Jadi daripada asalnya untuk nak ingat-ingat sahaja, dah minta pula dekat Al-Lata wal-Uzza ni. Kemudian berlalu beberapa generasi pula, datang lagi pula Iblis kata, ni yang Tuhan kita ni, sembah dia kan? Dia yang kuasa dia begitu gini. Maka masyarakat jahiliyah pun menyembah Al-Lata wal-Uzza. Jadi Al-Lata wal-Uzza ni asalnya adalah orang, dia ada keturunan. Sebab itu bila orang musyrikin datang kepada Nabi, dia tanya, ansib lana rabbaka, cuba kau ceritakan nasab Tuhan kamu tu macam mana. Dia ingat Tuhan, dia ingat Allah Ta'ala tu macam Tuhan dia juga orang. Baik, jadi apa daripada dua riwayat yang ada boleh hal tuan, Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas. Apa intipati surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata ulama, tuan-tuan, kalau kita faham surah Al-Ikhlas ni sudah cukup akidah kita. Kalau faham surah Al-Ikhlas. Baik, Allah Ta'ala berfirman, katakan olehmu ya Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu satu. Katakan olehmu ya Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu satu. Baik, dalam pengajian sifat 20 tuan-tuan, ada tak kita mengaji yang Tuhan itu satu? Ada tak? Kita mengaji sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu maknanya apa? Satu. Daripada kalimah ahad ni tadi dia. Nampak tak? Baik. Jadi daripada mana kita mengaji sifat 20 dikatakan Allah itu bersifat dengan wahdaniyah? Ni daripada surah Al-Ikhlas ni. Dan beginilah caranya Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi SAW. Bila datang orang tanya kepada Nabi Muhammad, Tuhan kamu macam mana? Allah Ta'ala suruh cerita Muhammad, kau cerita Tuhan itu satu. Lepas tu di dalam pengajian sifat 20, kita mengaji sifat wahdaniyah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu Tuhan tu. Kemudian didetailkan, dia masukkan satu tu macam mana? Baik. Allahus Samad, Allah lah tempat pergantungan. Nak bergantung tuan-tuan, Allah mesti kena ada qudrah, kena ada kuasa padanya. Allah mesti kena ada hayyan, kena hidup. Allah Ta'ala mesti kena ada ilmu padanya. Allah Ta'ala mesti kena ada iradah padanya. Kalau nak bergantung, tak boleh bergantung kepada sesuatu yang lemah, kepada sesuatu yang tidak ada hajat, sesuatu yang tidak ada kehendak, sesuatu yang tidak ada ilmu, tak boleh. Jadi semua tu kita belajar dalam pengajian akidah kita. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Tuhan ini tak ada siapa yang produce dia. Dan dia pula tak produce anak dan sebagainya. Dan dia tak ada siapa produce dia. Kita mengaji dalam sifat tersebut, Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Mana qidam apa? Arti Tuhan itu sedia. Sedia ni apa tuan-tuan? Tak ada apa-apa. Tak ada siapa yang produce dia. Itu makna sedia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya bandingan oleh sesuatu pun. Kita mengaji dalam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalam surah Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah Ta'ala ini bandingan sesuatu pun. Maknanya Tuhan yang tak boleh ditandang serupa akan dengan apa-apa sekalipun. Kita mengaji di dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Maknanya tuan-tuan apa? Maknanya benda ini sudah diajar Allah Ta'ala kepada Nabi, dan Nabi juga ajar sahabat. Dan cuma bila datang imam-imam kita ini, mereka itu kemaskinikan caranya, susun satu untuk kita. Jadi kita pun mudah nak belajar. Jadi kita belajar sifat 20 ataupun yang 13. Dan perlu kita fahami juga lah, sifat Tuhan bukan 20, bukan 13. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu banyak, tak terbilang. Yang 20, yang 13 itu at least paling kurang kita belajar untuk kita nak mengenal Allah. Ada banyak lagi sifat Allah. Falillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah. Setiap nama-nama Allah Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua itu mewakili juga kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ulama cukuplah setakat 20 ataupun 13 sifat ini kalau kita belajar untuk melepasi tuntutan yang wajib ke atas diri kita, sudah memadai. Sebab itu kita jangan orang kata terpengaruh dengan da'iyah, kumpulan-kumpulan yang mengatakan pengajian sifat 20 ini adalah bid'ah, Nabi tak pernah ajar. Baik, siapa kata Nabi tak ajar? Allah sendiri yang ajak kepada Nabi cara dia. Kemudian bila kita bilang sifat Allah yang pertama, wujud, qidam, baqa, semua itu diambil daripada apa yang diajar Allah kepada Nabi SAW. Kalau kita nak kira bid'ah lagi tu, kau jangan mengaji ilmu tajwid. Kalau nak kira bid'ah lagi tu, kau jangan mengaji ilmu hadis. Dan Rasulullah tak ada apa ini sahih, ini hadis sahih, ini hasan, semua. Kalau nak kata lagi itulah,
Kenapa kita boleh buat begitu? Kenapa boleh kita orang kata belajar begitu? Karena ulama buat kaedah. Dan ulama buatkan buat kaedah. Jadi tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu belajarlah ilmu akidah untuk menyelamatkan akidah umat Islam, khususnya kita di akhir zaman ini, tuan-tuan. Akhir zaman ni kita zaman fitnah, zaman banyak berlaku kecelaruan, banyak berlaku perkara yang membawa fitnah kepada akidah, fahaman-fahaman itu ini dan sebagainya. Isu-isu, banyak berlaku isu-isu yang terkadang menjadi kelabu akidah kita dan sebagainya. Kes gunung jerai habis berselebak habis kita. Kalau kita ada kita punya fahaman akidah kita sendiri, tak ada masalah, tuan. Kita boleh membezakan betul ke tak betul ke, mana boleh kan? Seumpama mana bila dikatakan di berlaku banyak perkara khurafat di gunung jerai dan sebagainya, jadi kita lihat apa benda yang berlaku. Kalau betul benda tersebut menyalahi daripada syariat Allah Ta'ala, kita tidak mesti betul khurafat. Kalau benda yang tak khurafat, jangan dikatakan khurafat. Kalau benda yang khurafat, kita katakan khurafat. Jadi kita, kalau ada ilmunya, tuan-tuan, kita boleh buat beza. Tak risaulah, tak kira ada isu apa yang berlaku sekalipun. Hatta apabila turun Dajjal sekalipun, kita dah ada kita punya benteng akidah kita, yang mana boleh membezakan yang mana betul, yang mana yang salah, yang mana hak, yang mana batil. Itulah penting perkara akidah ini, tuan-tuan. Kena belajar betul-betul. Pengajian akidah ini perlu diperkasakan di masjid-masjid supaya kita ini jangan tersalah faham dengan fahaman-fahaman yang menyimpang daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan, saya cukup dulu setakat itu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sebanyak apa yang kita kongsikan ini mendatang manfaat kepada kita semua, yang mana bagi itu daripada Allah. Kekurangan sepun, kemaafan. Kalau ada salah dan silap, kita tolong diperbetulkan. Aku lupa hadza, astaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wal muslimin Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika kama nawwarta al-ardha was samaa bi nuri syamsik. Allahumma iftah 'alaina fatha al-'arifin. Allahumma iftah 'alaina fatha al-'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa